Assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam subjek sains. Okey, kita masih lagi dalam topik 5 iaitu haiwan. Minggu sebelum ni kita dah belajar tentang bahagian yang ada pada tubuh haiwan. Dan untuk kali ini kita akan masuk pada tajuk baru iaitu kepentingan yang ada pada setiap bahagian tubuh pada haiwan. Sebelum kita masuk kepada topik kita pada hari ini, mari kita tengok sama-sama objektif pembelajaran. Yang pertama adalah murid dapat menghubungkait bahagian tubuh haiwan dan kepentingannya kepada haiwan. Yang kedua, murid dapat menjelaskan melalui contoh bahagian yang terdapat pada tubuh haiwan. Ketiga, murid dapat mengiklak bahawa bahagian haiwan yang berlainan mempunyai bahagian tubuh yang serupa. Alright, cikgu nak kamu buka buku teks muka surat 46. Dah buka dah semua? Okey, jom kita tengok. Dekat muka surat 46 ni ada seekor buaya. Dekat badan buaya ada kulit keras. Ekor dia pun ada kulit keras juga. Kulit keras ni untuk mempertahankan diri buaya daripada diserang oleh musuh. Jadi, kalau cikgu bagi contoh, kalau buaya yang kamu jumpa tu, buaya tu kulit dia kulit licin, kulit lembut macam kulit cicak ke, macam kulit arnab ke, lembut kan? Jadi, mudah tak orang nak tangkap buaya tu? Jadi, lebih mudah lah sebab kulit dia licin. Haiwan lain pun boleh mudah serang kalau buaya tu kulit licin. Kalau buaya kulit keras tu dapat mempertahankan diri buaya tu daripada musuh. Alright, kita tengok pula dekat bahagian kaki. Kaki buaya dia ada kaki selaput renang, sama juga dengan katak. Katak pun ada kaki selaput renang. Kenapa mereka ada kaki selaput renang ni? Sebab katak dan buaya dia tinggal dekat air. Jadi kaki selaput renang ni macam membantu ataupun penting untuk mereka berenang kalau mereka berada dekat dalam air. Sebab itulah katak dengan buaya ni dia akan gunakan kaki selaput renang ni untuk dia berenang dekat dalam air. Tapi mereka juga boleh hidup di darat. Kalau dekat darat, mereka akan gunakan kaki itu untuk merangkak. Okey, kita tengok pula dengan ikan. Kenapa ikan tak ada kaki? Kaki selaput renang tu. Kenapa? Sebab ikan ni dia tak ada kaki. Jadi ikan akan gunakan ekor, sisik dengan sirip dia ni untuk berenang dekat dalam air. Sebab ikan ni dia tinggal dekat dalam air. Tapi macam mana dia nak berenang? Dia akan gunakan ekor, sisik dan sirip. Okey. Anggota tubuh badan yang penting pada ikan juga macam ekor. Ekor ni dia dapat bantu ikan tu untuk memandu arah, untuk bantu ikan tu berenang ke arah kiri ataupun kanan. Okey, mari kita tengok muka surat 47 pula. Macam mana pula dengan kerbau dan badak sumbu, cikgu? Okey, kerbau dia ada tanduk yang naik dekat atas tu. Dan badak sumbu ni dia ada sumbu yang dekat depan mata dia tu, yang dekat bahagian mata dia tu dia ada sumbu. Okey, kedua-dua haiwan ni dia ada tanduk dengan sumbu untuk dia mempertahankan diri dia daripada musuh. Dia akan gunakan tanduk ataupun sumbu dia untuk melawan musuh. Kalau ada musuh tu nak serang dia, dia akan gunakan tanduk ataupun sumbu. Okey, contoh haiwan lain yang ada tanduk selain daripada badak, sumbu dengan kerbau, lembu pun ada tanduk, kambing pun ada tanduk, rusa pun ada tanduk. Mereka ni akan gunakan tanduk mereka tu untuk mempertahankan diri dia daripada musuh.
Okey, kita tengok pula rama-rama dengan burung. Okey, rama-rama dan burung ada sepasang sayap kiri dengan kanan. Okey, sayap ni membantu rama-rama dengan burung ni untuk terbang, untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Tapi tak semua haiwan yang ada kepak ni boleh terbang. Contoh haiwan yang tak boleh terbang ni adalah itik dengan ayam. Dia tak boleh terbang, tapi itik dengan ayam ni dia boleh macam melompat gitu. Dia tak boleh terbang. Walaupun dia ada kepak, tapi dia tak boleh terbang. Okey, kita tengok soalan yang dekat bawah ni. Namakan bahagian tubuh yang terdapat pada haiwan berikut. Nyatakan fungsi bahagian itu. Okey, gambar pertama, gambar lebah. Lebah ada apa bahagian tubuh pada lebah tu? Dia ada kepak. Kepak ni kenapa penting kepak ni kepada lebah? Untuk lebah tu terbang mencari madu dekat bunga ke bunga lain. Okey, kita tengok pula haiwan kedua. Haiwan kedua adalah itik. Itik ada apa? Itik ada kaki selaput renang. Kaki tu dapat membantu itik tu berenang di dalam air. Okey, kita tengok pula kambing. Kambing ni dia ada tanduk. Tanduk ni akan bantu kambing tu mempertahankan diri dia daripada diserang oleh musuh. Contoh musuh kambing adalah harimau ke nak makan kambing tu. Jadi kambing tu akan gunakan tanduk dia lah untuk untuk lawan daripada dimakan oleh harimau. Okey, kita buka muka surat 48. Dekat 48 ni kita akan masuk tajuk baru iaitu kita serupa. Kita tengok dekat gambar ni. Okey, mari cikgu baca. Hafiz mengumpul beberapa gambar haiwan yang berlainan. Ada gambar lembu, ada gambar kucing, ada gambar hamster, ada gambar arnab. Okey, antara keempat-empat haiwan ni, mereka ada satu anggota yang serupa. Okey, cuba tengok. Anggota serupa apa? Anggota yang serupa. Okey, anggota yang serupa antara keempat-empat ni adalah mereka mempunyai bulu yang halus pada badan tu. Jadi, walaupun haiwan ni berlainan jenis, tapi mereka ada bahagian tubuh yang serupa. Contoh antara lembu, kucing, hamster, arnab, mereka ada bahagian tubuh yang serupa iaitu berbulu halus. Okey, sekian saja pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa buat tugasan kamu di dalam Google Classroom. Bye semua.